Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya AMB Kedah yang sangat celupar yang terkenal dengan kelantangannya sehingga menyebabkan beliau bukan saja lantang tapi kadang-kadang dah jadi terlalu celupar. Sudah kantoi tapi masih tak mengaku. Inilah perangai-perangai mereka yang dah kantoi teruk tapi tak mengaku. Lepas tu berani pula cakap saya tak tahu. Kalau tak tahu kenapa tanda tangan? Hanya manusia yang tanda tangan secara membabi buta saja yang akan tanda tangan dokumen penting kerajaan. Macam mana Sanusi boleh jadi menteri besar yang tanda tangan tapi tak tahu apa yang ditanda tangan? Masalah ni. Sanusi kata saya tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Kan dia menteri besar. Menteri besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa eksekutif kepada Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah sehingga mengetahui seluruh perjalanan operasi projek. Jadi kalau dia tak tahu, kenapa ada tanda tangan dia di dalam surat itu? Itu saja soalan dia. Ini termasuklah kedudukan dua warga China yang dibawa masuk ke negara ini oleh MBI Kedah untuk melakukan kerja meneroka unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Sik seperti yang dipersoal Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Susah jugalah kalau ada projek begitu besar negeri punya, tapi Menteri Besar tak tahu. Menteri Besar ini kata, saya tidak tahu. Jadi kita nak tanya dia, apa yang kamu tahu? MBI itu separate entity, iaitu badan yang berasingan. Saya pun tak ada kuasa eksekutif kepada MBI, katanya. Dia ada akta. Ada artikel dalam enactment penubuhan MBI itu diasingkan daripada Menteri Besar. Hanya perkara-perkara yang dibawa kepada lembaga penasihat. Dia tidak ada lembaga pengarah. Dia ada panel penasihat. Saya tubuh panel penasihat itu untuk kita pantaulah. Jugalah apa-apa yang takut sensitif untuk dan pengurusan bawa kepada panel, katanya. Jadi ini adakah dibawa kepada Sanusi? Takkan begini sensitif tak bawa kepada Sanusi. Maknanya kalau macam begitu Sanusi sedang menuding jari kepada pihak pengurusan yang telah membuat kesilapan itu dan dia tak tahu langsung. Jadi nampaknya Sanusi mungkin dipergunakankah? Soalan dia, dipergunakankah Sanusi ini oleh pihak pengurusan yang Sanusi tak tahu banyak perkara, jadi semua orang kerana dia tak tahu sebanyak perkara, semua orang ambil kesempatan kah kepada Sanusi? Okey, beliau berkata demikian selepas menyampaikan geran dan lesen kependudukan sementara bagi daerah Yan di Guak Cempedak pada hari ini. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, panel penasihat itu terdiri daripada beliau sendiri, Setiausaha Kerajaan Negeri, penasihat undang-undang, pegawai kewangan negeri serta pengarah Jabatan Perhutanan dan Pengarah Tanah dan Galian PTG. Sebelum ini, Saifuddin menyatakan mahu mengetahui daripada mulut Muhammad Sanusi sendiri tentang status dan keberadaan dua warga China iaitu So Loi Fat dan Huang Ziyi yang ditawarkan bekerja dengan MBI. Kata beliau, apa yang didedahkan itu hanyalah permulaan kepada siri pendedahan lain berhubung kecurian REE di negeri Kedah. Sementara itu, Muhammad Sanusi berkata kenyataan Saifuddin itu seolah-olah mau melonggokkan apa saja kesalahan di atas kepalanya. Bukan mau melonggokkan kesalahan kepada kepala kamu, Sanusi, tapi kamu yang tanda tangan itu surat. Macam mana? Kan? Cuma cubaan menteri itu. Saifuddin, saya tahu cubaan yang baik tapi gagal. Dialah duk menyamakan MB itu dengan MBI, katanya. Ada percubaan untuk membina naratif yang apa saja kesalahan nak dilonggok atas kepala MB. Saya malas nak jawab pasal dia mengarut. Operasi sekecil-kecilnya suruh kita jawab.
Saya mana tahu, saya jaga negeri, kita bukan jaga MBI katanya. Habis siapa yang jaga MBI? Kalau macam tu siapa yang jaga MBI? Kalau tiba-tiba MBI buat perkara yang tak betul, takkan Sanusi diam-diam saja. Ini dah terang-terang ada yang telah dilakukan mungkin salah oleh MBI. Takkan Sanusi berdiam diri saja. Macam mana Sanusi nak jadi menteri besar sekali lagi kalau benda yang begini sensitif, begini besar, begini kecurian, kerugian kepada negeri Kedah, kepada rakyat negeri Kedah, tapi Sanusi tak tahu. Banyak lagi kah yang Sanusi tak tahu sebenarnya nih? Banyak lagi kah yang Sanusi nanti kalau tiba-tiba muncul keluar didedahkan? Banyak lagi kah yang Sanusi akan jawab saya tak tahu? Jadi apa yang Sanusi tahu? Ketua Menteri Sabah manusia biasa-biasa saja, tapi hampir semua perkara dia tahu. Hampir semua perkara dia tahu. Ketua menteri yang lain, menteri besar yang lain pun tahu banyak perkara tentang negeri dia. Terutama kalau perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang amat sensitif. Contohnya kecurian unsur nadir bumi. Itu bukan satu perkara yang kecil. Ini membuatkan negeri rosak, negeri kerugian besar, dan rakyat pun akan mendapat kesan tempias yang besar. Takkan Sanusi tak tahu? Tapi selamba aja Sanusi kata saya tak tahu. Itulah kita nak tanya saja, berapa banyak lagi yang Sanusi tak tahu? Berapa banyak lagi yang dia akan cakap dia tak tahu? Itu bukan bidang tugas dia. Habis bidang tugas MB apa? Dia kata bidang tugas MB ialah menjaga negeri. Bukankah MBI itu pun di bawah negeri? Habis kalau MBI itu bukan di bawah negeri, bukan di bawah jagaan dia, sebab dia kata saya mana tahu, saya jaga negeri, kita bukan jaga MBI. Kita nak tanya siapa yang jaga MBI? Siapa yang jaga MBI? Tapi surat itu tanda tangannya Sanusi. Sebab Tan Sri Azam Baki, Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri mendedahkan bahawa surat itu bertanda tangan Sanusi. Sebab itu Sanusi pun mungkin akan dipanggil untuk disiasat. Sebab yang tanda tangan Sanusi. Makin pening, tapi akhirnya saya percaya kebenaran pasti terbongkar juga. Dan kebenaran pasti bersama dengan orang yang benar. Macam mana nak belit, macam mana sekalipun, nak putar belit alam, nak terbalikkan dunia ini pun, kebenaran tetap kebenaran, salah tetap salah, betul tetap betul. Percayalah. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Jangan skip video ini kerana ada berita yang amat penting. Lagi bagus kalau anda boleh sharekan video ini supaya rakyat Malaysia tahu kebenaran dan supaya rakyat Malaysia dapat berjaga-jaga untuk tidak lagi membuat seperti yang dibuat oleh manusia-manusia yang tak sedar diberi peluang oleh Tuhan untuk memerintah dengan kuasa, akhirnya salah guna kuasa. Terbaru disahkan, ini disahkan, seorang orang kanan Muhyiddin sendiri yang selalu menjadi orang harapan Muhyiddin di dalam Bersatu, dikenakan dakwaan di mahkamah. Beliau ialah Wan Saiful Wanjan. Dua tuduhan rasuah Wan Saiful itu dikekalkan. Dia kalah di mahkamah. Ingin saya maklumkan kepada semua rakyat Malaysia bahawa disahkan Wan Saiful Wanjan telah kalah di mahkamah untuk 2 kes rasuahnya. Mahkamah Session telah menolak permohonan, maknanya beliau kalah mentah-mentah.
menolak permohonan bekas Ketua Penerangan Bersatu, iaitu Dato' Wan Saiful Wan Jan, untuk mengenepikan, untuk membatalkan, untuk mentiadakan tuduhan rasuah berjumlah 6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa. Itu makna kata beliau memang disahkan ada kes itu. Memang kes itu ada. Cuma saja sekarang pihak pendakwaan perlu dapat membuktikan, perlu dapat menunjukkan bahawa memang Wan Saiful salah. Wan Saiful pula terpaksa selepas ini berhempas pulas turun naik mahkamah untuk membuktikan bahawa ya ada kes itu tapi dia tidak bersalah. Hakim sendiri mengumumkan perkara itu. Hakim yang bertanggungjawab diberikan amanah untuk mengadili kes ini adalah Rozina Ayub, telah membuat keputusan itu selepas hakim yang arif lagi bijaksana ini mendengar hujahan tambahan yang telah dikemukakan oleh Peguam Bela Amir Hamzah Arsyad dan Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Dengan itu disahkan bahawa pasukan pembelaan untuk Wan Saiful Wan Jan kalah teruk di mahkamah. Beliau berkata selepas meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, permohonan pembelaan ditolak, katanya ringkas. Ringkas dan padat, tapi betul-betul itulah keputusannya. Pasukan pembelaan untuk Wan Saiful Wan Jan kalah di mahkamah. Nah, sehubungan itu memang sah. Wan Saiful Wan Jan ada peluang untuk masuk penjara, ada peluang untuk meringkuk di penjara, ada peluang untuk merasai nikmatnya hidup sebagai banduan di mahkamah kerana salah guna kuasa, kerana banyak lagi lah pertuduhan. Dua pertuduhan yang dia dikenakan sebenarnya. Ada dua pertuduhan yang telah dikenakan kepada Wan Saiful Wan Jan. Okey, jadi adakah Wan Saiful akan menikmati makanan penjara? Tak lama lagi. Saya sudah sampai di Dobi. Kita cuci kain dulu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Anwar akhirnya hilang sabar. Anwar kali ini Perdana Menteri Malaysia hilang sabar dan tak boleh bertahan lagi sampai dia memberikan amaran keras, memberikan kata dua. Kata dua ini sebenarnya adalah dengan maksud lain amaran paling keras dan tak akan berkompromi lagi. Anwar memberikan kata dua kepada bekas pemimpin yang mencuri hak rakyat. Pada pemimpin-pemimpin, kepada bos-bos politik, kepada orang-orang politik, pemimpin-pemimpin yang ada amanah tanggungjawab kuasa yang diberikan, yang pernah mencuri hak rakyat, awas kamu. Kalau kamu kena ambil tindakan, itu bukan salah Anwar. Bukan Anwar yang buat salah. Dia hanya menegakkan kebenaran. Dia hanya menegakkan keadilan. Dia hanya mau melaksanakan undang-undang yang sepatutnya dilaksanakan di Malaysia. Yang buat salahnya, yang pergi curi hak rakyat, bukan Anwar. Kamu yang curi hak rakyat. Rakyat patut untuk diperjuangkan. Apa yang Anwar buat ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat, yang mana sepatutnya hak rakyat, tapi dicuri pula oleh pemimpin-pemimpin yang haprak dan tak bertanggungjawab. Ini saya boleh kata tak berperi kemanusiaan. Sudahlah rakyat susah, dicuri pula hak rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran dan kata dua kepada semua bekas pemimpin negara supaya menyerahkan semula segala harta yang didakwa telah dikumpul secara salah atau berdepan dengan siasatan pihak berkuasa padan muka. Jadi inilah
Perdana Menteri yang adil. Siapa saja yang pernah curi hak rakyat, baik kamu kembalikan. Kalau tidak, kamu akan disiasat. Ingat, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dia ada semua akses untuk menyiasat kamu, untuk mencari segala dokumen-dokumen yang perlu untuk menyiasat kamu, dan akhirnya kamu akan dihadapkan di muka pengadilan. Menjelang pilihan raya ini, inilah yang kita mahu. Inilah yang kita mahu undi, yaitu pemimpin kerajaan yang sungguh-sungguh mau membentras segala salah guna kuasa. Jadi kerana itu, saya bukan ahli PKR, saya bukan juga ahli Pakatan Harapan, tak pernah. Tapi saya suka dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang memberikan kata dua dan amaran kepada semua orang, termasuklah orang-orang kerajaan kah, yang bekas kerajaan kah, ataupun orang-orang yang pernah berkuasa. Pastinya pemimpin-pemimpin yang pernah jadi berkuasa seperti Mahathir, Muhyiddin, Hadi Awang, Tuan Ibrahim, Wan Saiful, siapa lagi? Ramai lagi lah. Sekarang ini semakin tak keruan, semakin nak marah. Apalagi kalaulah Kelantan ditakbir dan menang pula Pakatan Harapan di sana, kita akan lihat berapa ramai orang pula mungkin akan disiasat. Terutamanya isu loji air yang sudah pernah viral dulu itu, yang ada tanda-tanda ada bau-bau hanyir, bau-bau hanyir rasuah, bau-bau hanyir salah guna kuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Bagi kamu yang pernah mencuri hak rakyat, kembalikan. Tanpa menyebut nama pemimpin yang dimaksudkannya, penegasan mengenai perkara itu sudah dibuat sebanyak 3 kali, namun pemimpin itu tidak memberikan sebarang respon. Anwar berkata, jika benar pemimpin tersebut memperjuangkan nasib orang Melayu, segala harta yang dicuri perlu dijual semula dan dikembalikan semula kepada rakyat untuk membantu semua rakyat yang sekarang ini dalam masalah, terutamanya orang-orang Melayu yang miskin, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi kerana itu, saya fikir orang Melayu wajib sokong Anwar. Kenapa? Supaya dapatlah diambil semula harta hak yang menjadi hak rakyat itu untuk dibahagikan kepada semua orang Melayu. Katanya, betul kan nak tolong orang Melayu? Harta kamu jual yang di London, jual yang di Australia, kapal terbang kamu jual, dan berilah kepada orang-orang miskin. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada dia jawab? Tak ada jawab. 3 kali saya tegaskan, termasuk malam ini, katanya, kamu mesti pulangkan balik wang dan harta yang kamu curi daripada rakyat. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jika tidak, saya akan minta semua badan supaya siasat dan pergi ke rumah dia, pergi ke pejabat dia, semak akaun dia. Jika dia mahu kata ini dendam otak kamu, kata Anwar Ibrahim. Katanya ketika berucap pada program Jelajah Perpaduan Madani dan pelancaran Jentera Perpaduan Kelantan di Macang malam tadi. Hadir sama adalah Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Pengerusi Barisan Nasional, Ahmad Zahid Hamidi. Nampaknya memang PHBN benar-benar berusaha di Kelantan. Jadi selebihnya itu ketentuan takdir lah. Anwar juga, pengerusi PH, menegaskan hasil yang dicuri daripada itu perlu diambil semula kerana ianya satu kesalahan. Tambahnya, negara mempunyai undang-undang dan mereka yang didapati bersalah tetap bersalah. Apabila dia kena, kata Anwar Ibrahim, dia katalah kita zalim, pendendamlah, menganiayalah. Kita ada rancang, katanya.
Ada pemimpin yang buat bermasalah dengan raja, salah Anwar. Yang lapor ahli Dewan Raja, yang murka sultan. Yang tangkap polis, yang dakwa peguam negara. Tapi dia kata Anwar Ibrahim yang salah, katanya lagi. Aduh, sampai kiamat pun tak boleh jawab lah yang ini. Katanya merujuk kepada kes membabitkan Menteri Besar sementara Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Madnor, yang telah didakwa kerana di dalam akta hasutan. Okey, tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sentiasa menghormati undang-undang Malaysia, perlembagaan dan rukun negara Malaysia dijunjung tinggi selagi hayat dikandung badan, selagi tanah pertiwi kita pijak. Itulah yang kita akan pertahankan selama-lamanya. Kita jumpa lagi. Kita jalan-jalan dulu hospital. Bye.